Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan selamanya, alhamdulillah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama kembali dalam solat yang sangat penting yang kita datangkan dua orang tokoh daripada Parti Islam se-Malaysia PAS yang tidak asing lagi. Alhamdulillah kita berada di dalam satu program Ijtima' Tarbawi 10.0 yang kita adakan di dalam tempat ini, iaitu Putik Pusat Tarbiyah Islam Kelantan. Alhamdulillah tempat tarbiyah, program tarbiyah, mudah-mudahan Allah berkati program kita pada pagi ini. Apa khabar semua? Semua dah sarapan? Dah belum? Saya percaya ramai lagi di luar sana yang masih lagi mungkin tengah sarapan. Jadi bagi sesiapa yang masih berada di luar dewan, diminta bersegerakan langkah masing-masing, insya-Allah. Ya, mungkin barangkali ada juga menonton di secara live. Jadi siapa yang berada di sekitar Kelantan, insya-Allah kita adu-alukan supaya dapat hadir ke Putik dan dapat bersama dengan dua tokoh ini, insya-Allah. Jadi dua tokoh yang saya masukkan ini ialah yang berhormat Ustaz Datuk Haji Idris Ahmad, iaitu Naib Presiden Parti Islam Malaysia PAS, merangkap ahli Parlimen Bagan Serai. Yang berhormat Ustaz Datuk Idris pernah menjadi Menteri Hal Ehwal Agama ketika di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau juga merupakan ahli Majlis Syura Ulama serta memegang portfolio sebagai pengurusi Lajnah Tarbiyah PAS Pusat. Assalamualaikum yang berhormat Ustaz Datuk. Kemudian di hujung sana iaitu yang berhormat Datuk Hajah Siti Zailah Mat Yusof, atau panggilan mesranya kita selalu panggil sebagai Kak Lah, yang merupakan ahli Parlimen Rantau Panjang sejak daripada tahun 2008 sehingga sekarang, pernah memegang portfolio sebagai Timbaran Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, merupakan mantan ahli Dewan Negara daripada tahun 2000 hingga 2006, pernah menjadi Ketua Muslimat di MPM, pernah juga menjadi Ketua Muslimat Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan, mempunyai 12 orang cahaya mata dan 25 orang cucu. Apa khabar? YB Kak Lah? Alhamdulillah. Jadi insya-Allah sesi kita pada pagi ini kita akan mendengar pembentangan daripada setiap ahli panel ataupun pembentang kita, yang mana tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah pemuda Islam yang didambakan. Jadi hadirin dan hadirat, sejak daripada zaman Rasulullah SAW, kita tahu setiap daripada zaman dan juga setiap daripada era terdapat pemuda-pemuda yang menjadi ikon-ikon anak muda. Ketika zaman Nabi SAW antaranya ialah Ali bin Abi Talib, Zaid Harisah. Kemudian zaman Khulafa Ar-Rasyidin kita ada Abdullah bin Zubair. Zaman Umayyah kita ada Muhammad bin Qasim, iaitu panglima muda yang pernah menakluk kawasan di India pada umur 17 tahun. Kemudian kita ada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kita ada Qutaibah bin Muslim. Zaman Abbasiyah kita ada Abu Ja'far Mansur. Ini orang yang berjasa dalam mendirikan kota Baghdad. Kemudian kita ada Al-Ma'mun. Kemudian zaman keemasan Abbasiyah kita ada Al-Farabi. Dan ramai lagi tokoh-tokoh. Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, ini semua tokoh-tokoh muda. Jadi ini semua tokoh-tokoh muda yang pernah menjadi sejarah pada ketika dahulu yang didambakan. Dan pada hari ini kita ingin mendengar kalam-kalam daripada pimpinan kita sendiri yang mempunyai pengalaman yang sangat lama, yang berhormat Ustaz Datuk Haji Idris Ahmad.
pengalaman lama dalam jemaah, juga pernah menjadi seorang pendakwah, kemudian menjadi pensyarah, pernah memegang menjadi ahli parlimen di Bukit Gantang, kemudian naib presiden PAS, dan mempunyai pengalaman yang sangat luas. Begitu juga dengan YB Kak Lah. Kita kenal YB Kak Lah ni siapa? Orang yang sangat kuat dari sudut gerak kerjanya. Walaupun muslimat mempunyai ramai cahaya mata, mempunyai ramai cucu, dari sudut keluarganya bagaimana dia mengimbangi di antara keluarga sebagai pimpinan dan lain-lain. Jadi kita nak dengar kalam-kalam daripada mereka yang pernah melalui fasa muda dulu. Okey, jadi insya-Allah tanpa membuang masa, saya ingin menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Ustaz Datuk Haji Idris Ahmad bagi membentangkan tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah Pemuda Islam yang Didambakan. Dengan segala hormatnya, majlis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda warabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna izan syatata. Suratul Kahfi ayat yang ke-13. Yang saya kasihi Al-Fadil Tuan moderator kita, yang saya hormati Al-Fadilah, yang berhormat Datuk Kak Lah selaku ahli parlimen Rantau Panjang yang juga Jawatan Kuasa PAS Pusat, Al-Fadil Ustaz Azmi selaku pimpinan Akta Akademik Pemuda, dan seluruh sah pimpinan Ustaz Hanif, tak nampak tak pasal tadi. Paling badan besar-besar, dia seorang kecil. Ustaz Hanif selaku naib di Ketua PAS, naib Ketua PAS, naib Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, dan seluruh sah pimpinan Dewan Pemuda, ahli jawatan kuasa panitia istimak Tarbawi ke-10, muslimin dan muslimat, anak-anak saya yang saya kasihi, semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita nak bincangkan tentang pemuda yang didambakan, maknanya orang muda yang didambakan, maka sudah tentu yang kita membayangkan orang muda ni dia ada mumayyizat, dia ada kelebihan yang tersendiri daripada orang-orang tua. Maka dengan sebab itu, apabila kita katakan sebab apa pemuda ini dia ada keistimewaan dia. Pertama, kalau kita tengok pemuda ni aset jamaah, aset parti dan juga aset negara. Itu perlu kita kena realiskan benda ini dalam pemikiran kita yang berada di hadapan saya pada hari ini. Adalah merupakan aset, barang yang cukup berharga, yang disebut sebagai modal insan ataupun human capital yang amat berharga kepada parti kita. Sebahagian besar daripada pimpinan PAS di peringkat pusat, hampir
90%-nya ialah pernah melalui Dewan Pemuda dan juga Dewan Muslimat. Muslimat tentulah orang kata perempuan pasal dia tidak ada, banyakkan begitu. Artinya ialah termasuklah Tok Guru Jihadi sendiri pun pernah menjadi Exco Dewan Pemuda PAS Malaysia di zaman Datuk Mustafa Ali jadi Ketua Pemuda. Datuk Tuan Ibrahim pun sama. Pernah menjadi dia Exco zaman saya lah. Jadi itu kita tengok nak menggambarkan Setiausaha Agungnya, Datuk Ni Amarnya, Datuk Samnya. Hampir saya ingat lebih 90% lah. Sebahagian mereka itu ialah pernah duduk di dalam pemuda. Artinya aset kepada pemuda. Di pengalaman yang ada kepada waktu kita duduk zaman pemuda ini yang mematangkan kita. Yang kedua, apa istimewa dia? Pemuda ni mesti bersemangat. Selalu saya dah sebut dalam program pemuda. Ni bila sebut pemuda ni termasuk muslimat lah. Jangan kecil hati lah. Ni ustaz tak sebut langsung muslimat ni apa sudah. Dia apabila sebut dalam hadis dan sebagainya, sebab tu dia tak ada sebut tentang fiqah laki-laki, dia sebut fiqah perempuan. Ada bincang bab perempuan saja. Tapi bila sebut tentang fiqah ni umum, laki-laki pun ada, perempuan pun ada. Apabila hadis Nabi sebut sab'atun yauma la zilla illa zilluh, 7 golongan yang mendapat perlindungan pada hari yang tak ada perlindungan itu. Bila sebut tentang rajulan yatahabba fillah, 2 laki-laki itu masuklah juga. Perempuan pun, muslimat pun kalau mereka bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, termasuklah juga. Bukan kita katakan tak termasuk. Ini saya sebut pemuda mudah sikit lah. Ya? Pemuda mesti semangat. Selalu saya dah sebut, orang muda jangan jadi tua sebelum tua. Faham tak maksud dia? Saya tak nak pemuda-pemuda lembab di cawangan, lembab di kawasan, lembab di negeri. Pemuda mesti semangat. Dan pemuda tidak ada masalah kalau buat salah. Pasal kita orang muda. Kalau kita salah, orang tua tegur kita. Yang masalah besar, orang tua buat salah, payah tegur. Okay? Sebab tu orang muda, kadang-kadang orang kata, alah, pemuda ni semangatnya. Ya, kami semangat. Tak apa, kami try and error. Salah tu benda biasa. Pasal ada orang lain akan dapat cover line. Tapi kalau orang muda lemah, orang muda jadi lembek, maka tak boleh pergi jauh mana jamaah kita. Yang ketiga, pemuda ni ada kreatif. Pemikiran dia kreatif dan inovatif. Maknanya dia adalah merupakan orang yang kreatif. Dia boleh menerima tentang pemikiran-pemikiran terbuka. Ini pemuda. Sebab tu bukan senang nak uruskan orang muda. Oleh itu kemenangan Perikatan Nasional baru ni, PAS baru ni, kita menang baru ni ialah apabila pemuda yang menjadi angkubah, menjadi penentu kepada dengan izin Allah, menyebabkan sokongan itu berubah kepada Perikatan Nasional. Sebab orang muda dia kreatif, dia tengok. Ni belum tentu next election. Sebab tu kita nak supaya sustain, supaya kita nak istiqamah. Pemikiran ini pemikiran yang sentiasa lestari. Dan kita juga kena pastikan yang menyokong kita itu ialah sentiasa sustain, berterusan untuk nak menyokong kita. Kita tak mau, kita tidak boleh memberi satu jawapan yang baik kepada mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang muda mahir dalam penggunaan media sosial. Ini yang selalu saya marah sangat kat pemuda. Yang Ustaz Anim kata geng-geng pemuda ni, Ustaz Derih rajin marah kat kami pasal ni. Selalu juga muslimat juga saya marah juga. Pasal apa? Hak yang nak uruskan, nak membentuk pola pemikiran hari ini ialah media sosial.
Media sosial ni dah menjadi satu kitab, satu marji', satu rojokan kepada kita. Yang boleh buat benda ni siapa dia? Orang muda. Saya tidak mengharapkan orang tua yang macam saya janggut dah putih. Saya mengharapkan orang-orang yang berada di hadapan saya. Kerana orang ni orang yang mahir dalam nak membentuk pemikiran, pola pemikiran masyarakat untuk nak ikut baik ataupun untuk ikut jahat. Hak dan batil ini ialah yang dilalui oleh, yang dilakukan oleh media sosial. Maka kita nak supaya orang muda boleh buat. Kami ni, macam saya tak kerti banyak sangat. Saya tulis, saya post. Saya tak tahu orang duk cakap bab macam ni, nak interaktif dengan orang, saya tak tahu. Itu orang muda bagi tahu ni ustaz patut buat macam ni apa ni. Sebab tu kita kata orang muda. Tu kira okey lah tu. Hak sengah tu telefon dia in out ni. Dia smartphone pun tak ada. Yang tu lagi teruk lah, itu school of thought lagi, apa nama, panggil apa, all school lagi teruk lah kan. Saya ni okey sikit lah. Tapi tak pandai juga nak sebutnya. Lebih pandainya adalah orang muda saya sebut tadi. Yang kelimanya ialah peka dengan isu-isu contemporary. Isu-isu semasa ni orang muda. Dia akan dapat untuk, kerana inilah keistimewaan dia. Kalau bila sembang orang tua, macam saya, kita pun tertinggal, tak tahu apa benda dah. Yang tahu benda ni ialah orang muda. Ini kelebihan yang ada kepada orang muda. Jangan orang muda tak ada benda-benda macam ni. Kalau tak ada orang muda-muda macam ni, terutamanya hak laki-laki, kalau tak ada benda macam ni, maka berat sikit. Baik, pemuda yang didambakan, apa yang saya nak? Dan terlintas di pemikiran saya yang nak sebagai orang tua. Macam saya yang Kak Lah ni, telah pun melalui muda tau. Kamu semua belum lagi jadi tua. Kami sudah menjadi muda, melalui muda. Orang muda belum lagi melalui tua. Okay. Pertama yang kita nak, tentulah ini ikon kita. Pemuda yang dibina oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebutkan oleh moderator tadi, antaranya ialah Ali bin Abi Talib, Usamah bin Zaid, Mus'ab bin Umair. Di tokoh-tokoh yang kita sebut, ini yang kita idamkan, ikon kita. Yang kita nak, walaupun mungkin kita tak boleh nak menjadi seperti mana mereka, sekurang-kurangnya sudah ada satu skema dia. Skema dia, macam kita yang jadi cikgu, yang korek paper SPM, STPM, STAM, kita dah ada skema. Jarang orang budak-budak jawab periksa sebiji macam ayat dia, sebiji macam skema yang diberikan oleh kementerian. Tetapi syibih-syibih dia ada yang boleh kita dapatkan 8/10, 9/10. Jadi kita pun sama, mungkin nak jadi macam para sahabat tu, kerana mereka orang yang terdidik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sebut, dia kata khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman aku. Tentulah para sahabat lu tengok Nabi, tengok Quran sama. Tengok Quran, tengok Nabi sama. Mungkin kita katakan tak sama seperti mana hak yang kita nak dapat macam tu. Sekurang-kurangnya kita nak bagi tahu kita adalah dah ada ikon kita yang boleh kita nak bina. Inilah pemuda idaman kita. Yang kedua, pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya seronok bila tengok kan, orang-orang muda macam kamu semua. Saya cukup seronok bila tengok orang muda yang rajin mari ke masjid, sembahyang berjamaah, dah muda-muda dah bertahajud, muda-muda dah beramal maksurat, muda-muda dah berzikir. Saya cukup suka. Mungkin saya agak terlambat nak menjadi seperti mana kamu. Saya suka tengok orang muda-muda macam tu. Saya harapkan supaya mendoakan supaya mereka ini istiqamah sehinggalah tua nanti. Itu satu, pemuda yang beriman kita hendak. Itu yang kita hendak. Kerana kita hendak pemuda beriman ni, dia takkan terpengaruh dengan mana-mana ideologi seperti yang dihuraikan oleh Al-Fadhil yang berhormat, Ustaz Zul pagi tadi.
Yang ketiga, pemuda yang berwibawa, berani dan berprinsip. Kita ada wibawa, kita ada keberanian, dan kita ada prinsip. Maksud dia pemuda yang wibawa satu hal. Kita mempunyai kewibawaan yang tersendiri. Kita tegak di atas prinsip iman kita, prinsip ilmu kita. Ini yang kita nak supaya pemuda yang ini yang perlu. Pemuda mesti berani. Sebab tu orang muda ni berani. Bila mari tua macam kami ni takut sikit. Pasal apa tua berani? Pasal tua ni dia muda, pasal apa muda berani? Pasal macam saudara tak fikir banyak dah. Tambah zaman student, lagi berani. Student lagi berani. Kan? Sebab tu student ni dia idealist tu. Dia nak. Pasal dia bukan fikir apa. Tak ada fikir mulut dia seorang ni. Dia tak fikir apa. Mahasiswa, semua orang tak betul kan. Dia pergi mana-mana dia henyak. Menteri datang dia henyak menteri. Pegawai datang henyak pegawai. HAP tepuk meja zaman saya dulu. Zaman kita itu biasa-biasa lah. Pasal kita orang muda. Bukan dia takut ke orang waktu tu. Pasal tak fikir apa. Mari bila dah tua sikit, dah ada anak, isteri, kejaya, ada lain sikit. Sebab tu kalau muda pun tak berani, tu berat sikit lah. Sebab tu orang muda ni dia mesti ada, kita katakan kita nak pemuda yang macam tu. Dia kalau sifat dia lumrah, tuan-tuan tengok kan. Kawan dia dulu masa universiti dulu hebat-hebat. Ayang sama yang mungkin dah terlibat aktif hari ni dah lama. Masih mahasiswa tak boleh buat ukuran lagi ni. Muda ni hebat juga ni. Sama ada muslimin ke, muslimat ke, berani semua. Muslimat. Waktu di kampus kadang-kadang berani. Lawan hak pelajar. Lawan. Berani pada muslimin lagi. Kadang-kadang bergaduh dengan muslimin. Apalah muslimin penakut. Zaman tu pernah berlaku. Satu universiti dulu. Kan? Lepas keluar daripada universiti, cerai. Kan? Ada dia apabila. Sebab tu orang kata, tapi tak apa. Tak apa, orang muda kena berani. Tak apalah cerai lepas tu kemudian. Tapi hak yang sekarang tu mesti berani. Hak yang soal tua kemudian kita tak tahu apa nak jadi. Tapi waktu sekarang ni, pemuda mesti berani. Soal akan datang nak jadi apa lepas kita kejaya. Orang kata lah sama macam lah ustaz keluar besok. Itu soal lain. Itu akan datang. Tapi sekarang, pemuda mesti berani. Pemuda mesti berani. Itu prinsip yang ada. Jangan sekarang kita tak berani, tua lagi tak berani. Kita hendak muda begitu. Dan yang keempatnya, pemuda mempunyai ilmu yang mendalam. Kerana zaman hari ini, zaman kita nak menguasai orang ialah dengan keilmuan. Al-hujjah bil-hujjah. Kita nak berlawan dengan orang ialah hujjah dengan hujjah. Bukan hujjah dengan emosi. Kita hujjah dengan hujjah. Nak patah hujah orang ialah dengan hujjah. Semuanya itu mesti dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat di kalangan kamu orang beriman dan orang-orang yang diberikan pengetahuan. Sebab tu waktu muda-muda ni kena rajin belajar. Dengarlah nasihat saya. Jangan jadi macam saya. Sebab tu Sayyidina Umar sebut dia kata-kata apa? Tafaqahu qabla an tasawwadu. Kamu belajarlah, tafaquhlah sebelum kamu menjadi pemimpin. Dan jadi pemimpin ni tak sempat dah. Tuan-tuan. Saya ingat arwah ayah saya dulu. Arwah saya kadang-kadang dia duk kata kepada inilah, dia cukup marah. Ayah saya cukup marah. Orang mengaji agama, dia tak mengajar, dia marah. Dia kata takut agama hilang. Apa ilmu hilang. Minta maaf lah. Kadang-kadang dia kata bukan semua. Bukan semua. Kadang-kadang dia kata dalam syarat. Ayah saya ni ahli majlis petua kerajaan negeri Perak. 10 tahun, lama. Sampai meninggal. Dia fatwa dia punya pandangan, dia tak heran kat siapa. Ayah saya cakap tak pandai. Cakap tak pandai. Dalam syarat fatwa rasanya kalau orang keluar berkata, apabila orang bagi pandangan, ni orang lain berhenti semua. Dia kata buka kitab, rojok kitab, tak betul loh, tak betul. Ayah saya orang petani, tu tak betul tu, tengok. Dia kata antara maksud dia kata apa? Bukan semua saya dengan penuh kemaafan.
bukan semua. Dia katakan kawan waktu tu orang tak panggil PTA, panggil qadi, mufti. Dia kata mumur semua ni kamu semualah. Duk asyik buka file lah, tak buka kitab. Yalah, bila dia jadi pegawai, jadi tak sempat nak buka kitab dah, duk buka file masalah kan, file pentadbiran dan sebagainya. Dia cukup marah. Maksud dia ialah, saya nak cerita, dah jadi macam kamu muda-muda ni, belajar, rajin-rajin, muda-muda, sebelum apa? Sebelum jadi pemimpin. Jadi pemimpin besar. Jangan jadi pemimpin tak sempat lagi nak baca. Payahlah kita nak cari macam tahap macam Tok Wood, Haji Hadi. Dia boleh membaca, boleh menulis sebagainya tu orang kata kalian. Saya sebutnya uruhnya, orang kata umumnya begitu keadaan dia. Boleh jadi pemimpin tak sempat tuan-tuan. Tak sempat. Macam jadi pemimpin PAS, sekejap nak selesai masalah kawasan, sekejap masalah negeri, sekejap di Dewan Muslimat mari buat aduan, sekejap pemuda mari buat aduan, sekejap nama ulama mari aduan, macam-macam. Tak sempat nak buka kitab dah tuan-tuan. Hari buka file masalah puruk masail juga. Jadi ini yang kita katakan tadi, pemuda kita tak betul ya. Yang kelimanya pemuda yang rajin dan bekerja keras. Pemuda yang rajin. Tendak semua ni muda mesti rajin. Yang mesti bekerja buat. Oleh itulah kalau kita tengok di dalam pilihan raya, kalau pemudanya lemah, maka masalah besar dalam gerak kerja pilihan raya kita. Kalau pemuda tak gerak, maka ini menjadi masalah dari segi untuk kita nak menghadapi pilihan raya. Yang nak buat kerja-kerja pilihan raya ni ialah pemuda. Orang muda. Sebab tu kita nak pemuda ni mesti rajin. Dalam parti pun sama. Kita nak orang muda ni mesti rajin. Jangan malas. Hari ni Allah Ta'ala beri kepada kita, pemuda zaman hari ni, berbeza dengan zaman kami tau. Zaman kami dulu. Pemuda-pemuda zaman kami dulu, pemuda-pemuda yang tak ramai, yang agak senang. Kebanyakan pemuda yang bekerja sendiri, susah lah kita fikir. Muktamar, program-program, tidurlah kereta, markas yang kami dulu. Hari ni lain macam. Hotel, homestay, habis command kan. Zaman kami dulu, zaman kami mudah-mudahan. Waktu tu dalam keadaan kita katakan tak ramai yang agak senang. Yang bekerjaya. Tak ada ramai. Hari ini Alhamdulillah. Walaupun kita tak seramana boleh sebah kita katakan. Tapi artinya saya nak sebut, pemuda mesti rajin bekerja dalam parti. Kerana Nabi SAW sebut, Inna Allah yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Atau kama qala. Di mana Nabi kata Allah Ta'ala suka kepada seorang yang bekerja dengan penuh tekun. Apa benda sekalipun, kita kena dengan tekun. Kita kena tekun. Buat kerja, diamanahkan kepada kita. Kita kena buat kerja dengan penuh ketekunan. Penuh ketekunan. Ini pemuda yang, kita nak pemuda yang rajin dan bekerja keras. Yang keenam, pemuda yang berakhlak. Tentulah kita nak ada beza dengan orang lain. Pemuda yang berakhlak. Orang boleh tengok bila istimak kita subuh-subuh tadi. Pemuda-pemuda kita yang memenuhi masjid-masjid surau. Ni orang kata ni muda PAS. Sudah cukup. Ni orang kata apa, trademark kita. Trademark. Sebab tu bila kita duduk dalam PAS ni, sebenarnya PAS ni banyak. Kita nak buat satu benda ni, selain daripada kita harapkan iman kita melihara kita, jamaah kita juga melihara kita. Kita nak buat satu benda apa dia? Aku ni orang PAS. Aku ni pimpinan PAS. Nampak? Pasal kita kena jaga. Pasal orang-orang awam ni anggap PAS ni suci dalam debu. Kan? Orang anggap padahal kita ni bukan maksum, kita ada kelemahan. Saya pun dosa banyak, silap banyak. Banyak kesilapan-kesilapan banyak. Tapi kok mana pun kita kena buat satu perkara yang semaksima yang agak baik. Walaupun kita tak boleh perfect macam mana pun, kita kena jaga akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Ini orang akan jadikan sebagai satu daripada daya tarikan orang kepada kita. Baik. Pengaruh media dan teknologi. Cabaran, apa cabaran dia? Cabaran dia hari ini, pengaruh media dan teknologi.
Dalam era digital, hari ini kita tahu ia banyak mempengaruhi minda dan pemikiran pemuda. Ini sebab itu, ni zaman kita hari ini hidup. Betul lah Sayyidina Umar kata, dia suruh ajar, alimu auladakum bizamanihim. Ajar anak kamu sesuai dengan zaman mereka. Tak boleh lagi. Kadang-kadang dulu ada setengah kita ni, ada juga setengah orang tua ni pun, dia tak boleh terima perubahan. Ni awak ni ada dengan program SSDP, program yang dibuat IT. Nah lah, kami dulu pakai kira cula undi atau kotak rokok boleh menang. Dia duduk main pasal nostalgia zaman dia. Dia kata tak boleh ni. Ini bol lah kata. Bol lah tak menang pun kata ni. Zaman kawai dulu kat pakai ni. Jangan begitu. Itu tak boleh sesuai zaman kita. Kita kena pakai ni. Kan? Kena pakai ni. Tapi cabaran. Itu tak boleh aspek itu. Cabaran-cabaran hak lain. Yang penyebaran kita tengok hari ni. Nabi sebut dalam hadis dia tahu. Berkenaan dengan hak ni sebut ni. Hak berkenaan dengan kita ada sebut tentang WhatsApp. Kita ada sebut tentang TikTok. Kita ada sebut tentang Facebook. Satu dunia sebut ni. Nabi sudah pun sebut. Dia kata wa ammarjul ladzi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila qafah wa munkhiruhu ila qafah wa ainuhu ila qafah fa innahu rajulu yaghdu min baitihi fayagdhibu al-kizbah tablughul afaq. Ujung kali syahid dia. Adapun orang dicangkuk pipinya sehingga menembusi belakang leher, kemudian dicangkuk lubang hidungnya sehingga menembusi belakang leher, dan dicangkuk matanya sehingga menembusi belakangnya. Payah kedibul kizbah. Mana orang lelaki ni dia jatuh sikit ni terjemahan dia tu. Iaitu fa innahu rajulu, sungguhnya lelaki yaghdu min baitihi, yang keluar daripada rumahnya pagi-pagi lagi. Kerja daripada payah kedibul kizbah, yang menyebarkan benda-benda maklumat yang tak betul, tablughul afaq, hingga ke ufuk. Nabi sebut dah. Ni kerja hari ni lah. Ni kerja hari ni. Sahabat-sahabat terupa kadang-kadang upahan ni. Mereka round o'clock, 24 jam. Kerja mereka, fitnah. Ni Nabi dah sebut dah. Nabi sebut dah. Fa innahu rajulu yaghdu min baitihi fayagzibul kizbah. Mereka tu menyampaikan maklumat palsu. Tablughul afaq. Sampai ke pelusuk sana. Sampai ke ufuk. Ufuk timur ke ufuk barat. Sampai. Nabi dah sebut dah. Ini yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Dan berlaku zaman kita. Ini cabaran kita pada hari ini. Ada banyak di kalangan, apa dia? Kawan-kawan kita terpengaruh dengan benda ni. Akhirnya tak mau bersama dengan PAS. Yang paling sedih kadang-kadang, ada setengah di kalangan anak-anak orang kuat PAS sekalipun terpengaruh dengan benda macam ni. Siapa kata ni? Ni. WhatsApp sebut. Ni. Facebook sebut. Ni. TikToker sebut. Dia percaya dengan benda tu. Ini cabaran kita hari ini. Pengaruh media dan teknologi. Itu pasal kita hadapi. Sebab itulah kita hendak supaya lawan benda ni mesti juga dengan lawan teknologi. Sebab tu saya kata tadi, alhamdulillah macam baru ni dalam pilihan raya baru ni kita tengok lahirnya TikTokers yang lahir secara organik. Lahir secara organik, kita pun tak tahu. Mereka buat sendiri sebagainya, menjawab persoalan-persoalan, menjawab hal-hal semasa, menjawab fitnah terhadap PAS. Mereka menjawab. Ini yang kita hendak. Ini kita hendak. Kita jawab macam Sayyidina Ali kata, as-saifu bis-saifi. Pedang dengan pedang. Ar-rimhu bir-rimhi. Panah dengan panah. Itu perang. Dan konteks hari ini ialah kita teknologi berteknologi. Dengan teknologi juga. Yang kita kena lawan orang ini. Siapa dia main peranan ni? Pemuda. Ini cabaran kita. Walaupun kita ada cabaran, kita dalam konteks orang serang kita. Macam-macam. Mereka ada dana, mereka ada aset. Mereka serang kita 24 jam. Mereka marking. Mana Facebook pimpinan? Mana Facebook pimpinan? Tapi yang saya agak kesal sikit ialah kadang-kadang Tugu Haji Hadi punya Facebook PAS punya lonyai geng-geng cyber trooper PH, musuh-musuh kita hentam. Tapi mana pemuda-pemuda kita? Mana muslimat-muslimat muda kita? Himpun sampai 3. Tapi tak cover line langsung. Tak cover line. Payah sangat kan akar.
Ini benar yang Ustaz Anik ni tak ada ni, ketua muda dia tak ada gimana ni. Ketua muda ada ketua muda. Ustaz Anik dah lah. Ketua muda ada Ustaz Hafiz Sabri tak ada mana ni begini. Saya sebut nama mana. Ni kita ada bincang bak dia apa ni. Ni pun cabaran juga ni. Okey, ni saya nak sebut ni bukan lawak-melawak juga, tapi saya nak berapa kali dah saya cakap bab ni. Hari ni era nak cover ni. Kita nak bentuk pemikiran tu. Kalau tidak, macam Mussolini sebut, dia kata, kalau benda hak batil, diulang berkali-kali, akhirnya orang kata benar. Orang fitnah berkali-kali, akhirnya orang percaya. Sebab tu kita hendak supaya ni cabaran kepada kita. Maka kita kena gunakan. Walaupun ni cabaran, kita gunakan balik teknologi ni untuk nak challenge musuh kita. Yang kedua, tekanan ekonomi dan sosial. Kita faham. Hari ni zaman pemuda yang tak ada kerja, keluar hari ni graduan tadi, saya tengok sembang tadi dengan adik tadi. Balik daripada Mesir, paksa bekerja dengan syarikat cakap kedai runcit. Dia mungkin boleh kerja, tapi nak sebut itu ialah cabaran kita pada hari ni. Nasihat saya, ialah kita nak makan gaji tu mungkin zaman hari ni mungkin zaman dah kita tak boleh nak fikir. So kurang-kurangnya betul lah nasihat Imam Hasan Al-Banna. Ya, tak ada, kalau ada peluang bekerjalah dengan kerajaan, kalau ada. Kalau tak ada, bekerja sendiri. Jangan kerja besar-besar sangat, jangan duduk kira bisnes besar-besar sangat. Takut tak sempat. Kita bimbang waktu untung 1,200 ni, mesyuarat muda mari lagi, istimak tarbawi mari lagi. Dah pendapatan, dah projek berjuta. Anak tak apa nak dan nak pergi. Tak dan tak apa lagi, suar pun tak. Kalau suar tambang tahan kira juga. Dan takut nak jumpa Kak Allah, takut jumpa saya, tu agak berat sikit lah. Okey, sebab tu kok mana pun, kena buatlah untuk fikirkan soal pertanian kan sebagai untuk saya nak cakap ni bab ni kena bincang panjang lah orang lain kan. Tapi nak sebutnya kita faham itu cabaran pada hari ni. Cabaran pada hari ni pada anak-anak adik muda kita, ya. Tekanan ekonomi kita faham, ya. Yang ketiganya ialah ancaman. Yang keempat, tadi krisis identiti. Ramai belia berhadapan dengan krisis identiti pun kita tengok ini pun kita hadapi benda yang sama dalam berhadapan dengan terperangkap dengan budaya-budaya popular yang berlaku. Kita adalah kita. Kita adalah kita. Okey? Kita adalah kita. Pemuda PAS mula muda PAS. Kita ada identiti kita. Identiti syakhsiah kita macam ni. Tak apa. Tak ada masalah. Pakaian asal menutup aurat sudah. Untuk aurat sudah. Janganlah kita kata, okey, ustaz kami ni payah sikit. Memang setengah-setengah persepsi di luar pada kata apa. Kami payah ustaz nak sertai pemuda PAS pasal apa? Kadang-kadang pemuda PAS ni nak kena mari surau, nak kena mari masjid. Jadi itu tak nak. Kita tak nak pandangan begitu saja. Ya? Kita nak supaya kita ni bersentai. Hak yang boleh buat dengan cara sunnah, dengan cara pakai serban, ya Allah. Hak yang cara boleh pakai flat, boleh, tak ada masalah. Asalkan kita ikut prinsip itu. Biar kita barulah kita ni inklusif. Inklusif maknanya kita boleh belakang. Maksudnya boleh sertai belakang. Ini kita nak. Ini yang kita mau. Pemuda jangan kita duduk ada skema. Ataupun ikut kayu baris. Kayu roll, baris sama. Tak boleh itu. Okey. Okey, yang keempatnya ialah ancaman ideologi. Materialism. Liberal. Ini ancaman-ancaman ideologi yang seperti dihuraikan tadi oleh kuliah tadi kan. Okay, akhir sekali ialah agenda dan strategi dia. Apa agenda kita? Masa depan, pertama, kukuh agenda tarbiyah. Okay, pemuda habis-habis sangat pun, pemuda-pemuda dekat Cawangan, di peringkat pemuda Cawangan, habis-habis sangat pun, sebulan sekali berjumpa lah. Tak kisahlah nak sebut nama usrah kan, nama apa kan, kena ada pertemuan. Orang kata ustaz kalau okay. Orang kata tak ada pun nak bertemu. Dah menjadi tested. Tahu? Cuba cek tengok. Cawangan yang ada usrah dengan Cawangan tak ada usrah. Cawangan yang ada usrah, kita tengok pemudanya bagus, muslimatnya pun bagus. Dari segi ekonomi pun bagus, di gerak kerja parti pun berjalan baik. Pemuda yang tak ada usrah, muslimat yang tak ada usrah Cawangan, mesyuarat hanyalah ada JMC, jawatan, hanya ada ketua muslimat Cawangan saja, hanya ada ketua pemuda Cawangan saja, JK dia tak ada. Nak suruh kutip duit tak boleh. Ni kita melancarkan dana
1 juta saya keluarkan kupon. Harapan saya ialah untuk nak mendapat sekurang-kurangnya daripada 1 juta tadi, setelah tolak 20%, kita akan dapat lebih kurang 8 juta untuk nak beli. 1 juta 10 ringgit je. Pasal apa tak berjalan? Pasal usrah tak berjalan. Punca ada usrah tak berjalan. Kalau usrah berjalan, dia bertemu. Orang PAS ni bukan kedekut, tahu tak? Orang PAS tak kedekut. Sebab tu orang PAS ni bukan jenis perancang. Dia tak boleh rancang-rancang. Dia kata, mau duit ni. Dia bagi lalu duit. Kalau bagi kupon kat dia, ni bagi kupon. Haram tak jalan. Dia nak program hak irtijal, hak secara spontan. Hak cara rancang-rancang tak ada. Hak perancang action plan ke, strategic planning ke. Ada yang tak ada. Tak ada. Yang dia naknya, okey, bagi. Pusat kutip. Tapi kalau bagi kupon kat dia, suruh kutip, kita kata ahli kita banyaknya, tak jalan. Tak boleh lagu tu. Kita nak tu. Tapi saya nak sebutnya, pertama pemuda muslimat kena ada usrah. Hak yang muslimat pula ni ada usrah brigade dia, geng-geng muda dia. Brigade ni campur dengan muda-muda, orang tua-tua kat lah. Nisa satu lagi. Hak Nisa tu orang muda-muda lah. Kadang-kadang ada juga muslimat ni, hak budak muda ni, dia tak nak ikut dengan orang tua-tua ni, pasal label dia lain kan. Tapi tak apalah, yang pentingnya kena bertemu. Kena ada pertemuan. Yang kedua, latihan kepimpinan. Kita telah putus baru ni, kita akan centralizekan. Kan hari ni tarbiyah pun ada. Akademik kita ada Ilham, pemuda ada Akta, muslimat pun ada latihan. Saya nak sebutnya ialah kita nak ada latihan, nak ada centralize. InsyaAllah Quizem tu akan menjadi pusat latihan kita. Kita nak latihkan, kita ada setiap modul di bawah kendalian daripada Datuk Tuan Ibrahim, bawah Lajnah Perkasaan Parti. Kita panggil semua, pemuda pun kita panggil, dan tarbiyah pun kita panggil. Semua agensi kita ni yang ada, kita letak bawah centralize supaya nak wujudkan latihan kepimpinan. Kita situ ada sekolah politik, kita akan ledahkan kepada pemuda-pemuda kita bagaimana untuk kita nak ada multitasking, ataupun skill kepimpinan tu kita latih. Baik. Yang ketiganya ialah memiliki multitasking. Iaitu nilai tambah lah untuk menjadi nilai penarik kepada orang lain supaya kita ada berbagai-bagai sentuhan-sentuhan untuk orang bersama dengan kita. Yang keempatnya, pemuda lebih proaktif dalam menggunakan media sosial dan platform. Hari ini kita katakan itu ialah merupakan perkara-perkara yang saya sebut dah tadi. Pemuda-pemuda mesti buat dalam bentuk-bentuk yang mengikat orang lain kepada kita. Yang kelimanya, kukuhkan ukhuwah, teguhkan perjuangan. Okay? Jangan bergaduh sama sendiri. Okay? Ikatkan ukhuwah di kalangan kita. Ini keseronokan kita. Macam mana kita datang sini kan, seronok ni. Kita datang ni travel daripada Johor kita datang ke Putik ni. Perjalanan lama. Bentuk ukhuwah yang cukup hebat. Kita akan dapat tahu kawan hak jenis memang kaki tidur. Dalam perjalanan tu, 8 jam, 7 jam kan. Ni tak sebab masuk gear 3 tidur dah. Sedar-sedar dekat dengan Putik. Sampai dah. Kawan tidur. Hak lain driver seorang. Wah, dia mengak-ngak kan. Ni kaki tidur. Hak jenis kita akan jumpa pula 8 jam perjalanan kita daripada Kedah, daripada Baling mari tadi. Daripada Baling Perlis. Kita tahu hak jenis kaki makan. Kaki makan pula. Lalu kat highway tengok jenis lambang sudu belaga ni mesti dia berhenti. Kalau driver tak berhenti, dia hingguknya steering. Ni hak jenis kaki makan. Semua ni kita tahu belakang watak-watak. Tu seronok. Kadang-kadang kita tidur pula. Bunyi. Mengeroh macam-macam kan. Kadang-kadang. Kami dulu masa zaman-zaman pemuda, zaman Ustaz Bakar Cik arwah dulu kan. Seronok kami kan. Kadang kami seronok bila duduk dalam tambrih-tambrih semua. Tak tidur dengan dia ni. Pasal apa mengeroh kuat Ustaz. Waktu tu tak nak telefon nak rakam waktu tu. Zaman hari ni orang rakam lah, kawan rakam kan. Seronok nak sebut nak kita ni yang kita ukhuwah yang kita bina ni tadi. Ukhuwah yang kita bina. Seronok ni program bukan saja ni, jauhlah mari jauh perjalanan kita. Perjalanan ke sini mendatangkan ukhuwah di kalangan kita, keseronokan yang tidak ada pada lain. Sebab tu jangan kita runtuhkan ukhuwah. Kita nak bina yang macam ni bukan senang. Kita nak himpun bersama pada hari ini bukan senang. Ini semua memerlukan masa yang lama. Tapi kadang-kadang kita nak boleh letakkan hubungan dengan satu kalam, dengan satu tweet, dengan satu ungkapan, dengan satu tulisan kita lewat WhatsApp, menyebabkan ukhuwah yang kita bina 20 tahun, 15 tahun akan rosak saja. Sebab tu kita harapkan ukhuwah itu kita bina dengan baik,
Jadi itulah yang saya dapat sampaikan kepada tuan-tuan semua yang akhir sekali orang muda diberi platform untuk menyumbang secara aktif untuk membina ruang dialog. Sebab tu orang muda, sebab tu saya minta kepada penganjur tadi, saya minta supaya bukakan, luaskan untuk Q&A, untuk buka kepada saudara semua supaya kami kaklah saya dapat menjawab persoalan-persoalan. Kadang-kadang kita bercakap ni, tuan-tuan, hak ustaz cakap yang faham dah. Kami nak tahu hak kami pula ustaz kena cerita hak kami tahu. Lebih baik gitu. Ni zaman orang muda dia nak macam tu. Sebab tu saya pesan kepada kerajaan-kerajaan negeri kita merintah supaya kena adanya town hall. Town hall ni mesti ada. Town hall ni mesti ada. Dialog macam ni lah supaya orang bawah dapat tahu apa yang kita buat. Kadang-kadang kita ada rasa seronok sendiri. Triple S, syok-syok sendiri. Kita rasa hebat lah kita, tapi orang tak sampai maklumat kita. Dia tak tahu apa yang kita buat dan kita pun tak tahu apa yang mereka kendaki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berhormat Datuk Ustaz Haji Idris Ahmad atas pembentangan tajuk pemuda Islam yang didambakan. Alhamdulillah banyak input yang berhormat Datuk Ustaz Haji Idris Ahmad kongsikan kepada kita berkenaan dengan keistimewaan pemuda yang didambakan, kemudian cabaran untuk mencari pemuda yang didambakan dan yang akhir agenda dan strategi untuk masa depan. Apa yang menarik yang saya nak highlight kat sini antara yang disebut oleh Muhammad Ustaz tadi ialah berkenaan dengan keberanian pemuda itu sendiri. Dan saya nak kongsi sikit cerita, tak panjang, sekejap je, iaitu kisah daripada Syahid Yahya Sinwar. Apabila beliau keluar daripada penjara, antara soalan yang ditanya kepada beliau, apa yang kamu nak buat wahai Yahya Sinwar? Dan yang menariknya Yahya Sinwar sebut, aku ingin menjadi Salahuddin Al-Ayyubi pada zaman ini. Dan Masya Allah, beliau syahid walaupun tidak dapat menawan ataupun tidak dapat membebaskan kota Palestin, akan tetapi nama beliau walaupun tidaklah standing dengan Salahuddin Al-Ayyubi masyhur, tapi insya-Allah nama beliau ni disebut-sebut oleh semua orang, termasuk orang bukan Islam juga pada hari ini, masya-Allah. Jadi untuk slot seterusnya ataupun sesi seterusnya, kita ingin serahkan ataupun kita ingin membuka ruang ini kepada yang berhormat Kak Lah ataupun Wabi Kak Lah untuk membentangkan tajuk pemuda Islam yang didambakan. Sebelum itu saya ingin mengiklankan sikit. InsyaAllah pada 2:30 petang nanti akan ada satu slot khas dan istimewa oleh yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Presiden, iaitu tafsir Surah Ar-Rum. Dan buku tafsir Surah Ar-Rum ini ada dijual di belakang daripada Pustaka Permata Ummah. Harga RM19 dan insyaAllah yang berhormat Presiden akan menggunakan buku ini nanti ketika kuliah beliau, kuliah tafsir beliau. Jadi bagi siapa yang ingin mendapatkan buku boleh beli di kaunter belakang. Jadi tanpa buang masa, saya ingin menjemput yang berhormat Wabi Kak Lah untuk membentangkan tajuk, insya-Allah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada saudara moderator kita Abadi Ustaz Imran bin Ishaq selaku Exco Dewan Pemuda PAS Malaysia, yang kita kasihi yang berhormat Datuk Ustaz Idris Ahmad selaku Naib Presiden PAS, yang juga menjadi nakib kita. Saya sendiri pun menjadi anak murid kepada Ustaz. Dan begitu juga kepada seluruh saf kepimpinan Dewan Pemuda PAS Pusat, kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang turut bersama, kepada semua pimpinan negeri-negeri, kepada pimpinan muslimat,
di semua peringkat, IPTA, PTS dan kepada semua yang berada dalam majlis istimak tarbawi kita pada hari ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang ke Kelantan selaku tuan rumah. Terima kasih kerana memilih Kelantan menjadi tuan rumah istimak tarbawi kali yang ke-10 ini. Alhamdulillah. Dan saya juga bersyukur, rasa bangga melihat ribuan anak muda di depan saya. Inilah pelapis kita untuk masa depan kita, insya-Allah. Dan kita harapkan adik-adik yang ada di depan anda semua inilah yang akan meneruskan perjuangan kami. Yang kami ini semakin berusia, adik-adiklah yang akan menyambung perjuangan yang masih panjang ini. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita berada dalam perjuangan Islam. Allah memilih kita berada dalam parti Islam, masya-Allah. Dan kita lihat bagaimana parti ini bukan semata-mata kita membincangkan isu politik negara, tetapi kita tengok berbeza kita dengan parti lain di mana kita ada tarbiyah, kita ada dakwah, kita ada siasat dan merangkumi seluruhan ad-din itu sendiri yang mana kita nak melihat untuk lahir dalam negara kita ni sebuah ummah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sangat-sangat terharu apabila anak-anak muda bersama dengan perjuangan Islam. Sebab masa muda ini, masa yang harus kita gunakan sebaik mungkin untuk kita curahkan bakti untuk membantu perjuangan Islam. Nabi SAW berpesan kepada kita, ambil peluang 5 masa sebelum datang 5 masa. Masa muda sebelum datangnya masa tua. Masa sehat sebelum datangnya masa sakit. Masa lapang sebelum datangnya masa sibuk. Masa kaya sebelum datangnya kesempitan. Dan masa hidup sebelum datangnya kematian. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita berada dalam perjuangan Islam. Kita adalah mata rantai menyambung perjuangan Nabi SAW. Nabi telah meninggalkan kita ribuan tahun. Siapa yang akan meneruskan perjuangan ini kalau tidak kita? Betapa ramai masyarakat di luar sana yang dahagakan bimbingan, yang dahagakan tarbiyah, yang dahagakan kepimpinan. Jadi sebab itulah peranan anak-anak muda hari ini sangat penting. Sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Ustaz tadi. Kami juga bermula daripada remaja. Penglibatan kita dalam jemaah ni bermula daripada umur belasan tahun lagi sampai kita puluhan tahun pada usia kini. Jadi sebenarnya perjuangan ini sangat mendambakan komitmen daripada anak-anak muda. Pertama kali yang bunda nak sihat kepada anak-anak muda sekian, pertama ialah ikhlas dalam perjuangan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Betulkan niat kita, kenapa kita berada dalam jemaah Islam. Ikhlaskan hati kita. Kita berada dalam jemaah bukan kerana kita mendambakan jawatan tinggi. Kami semua tak pernah bercita-cita nak jadi YB. Tak pernah bercita nak jadi menteri atau timbalan menteri. Tapi apabila tiba saat memerlukan, kita kena menyambut. Sebab ini untuk ummah. Tapi kita kena letakkan setiap apa yang kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Kita bersama dengan perjuangan ini kerana Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan kepada kita tujuan apa Allah ciptakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk taat beribadah kepadaku. Dan tugas kita besar sebagai khalifah fil ardh dalam menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah. Kita tidak akan mungkin sempurna tanpa kita menjalankan tugas kita sebagai pemimpin, sebagai khalifah Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Allah mengisahkan bagaimana di saat Allah menciptakan manusia, bahawa Allah berkata kepada para malaikat bahawa kami nak menjadikan manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Inilah besarnya tanggungjawab kita. Jadi ruginya kita yang tidak bersama jemaah.
terutama anak-anak muda kita yang masih berada di universiti, di institusi-institusi pengajian tinggi. Ruginya kita kalau kita hanya belajar mendapat segulung ijazah tanpa kita terlibat dengan jemaah dan perjuangan. Kita tidak ada pengalaman melainkan apa yang kita belajar dalam kelas saja. Jadi sebab itulah penglibatan diri kita dan jemaah ini akan mematangkan kita. Apalagi kita bergaul sebagaimana yang Al-Fadhil Ustaz sebut tadi. Dengan rakan-rakan kita, dengan pimpinan kita akan cepat mematangkan kita untuk kita lebih jauh lagi. Bagaimana untuk meneruskan perjuangan ini perlu kepada bekalan yang banyak. Sebab perjuangan ini bukan mudah, bukan dihampari dengan permaidani merah. Perjuangan ini penuh ranjau dan duri dengan cabaran air mata, darah diperlukan. Kita tengok bagaimana sahabat-sahabat kita yang syahid di jalan Allah mempertahankan marwah iman, sanggup mengorbankan nyawa dan harta mereka pada jalan Allah. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka sanggup berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Jadi sebab itulah anak muda yang kita dambakan adalah anak muda yang bukan semata-mata berbangga dengan kekayaan yang dicapai. Bukan hanya berbangga dengan ijazah yang dia ada. Bukan berbangga dengan kedudukan dia ada. Tetapi kita dambakan pemuda yang beriman, yang meletakkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW adalah cinta tertinggi dalam hati dan jiwa. Di mana kita nak cari sahabat-sahabat yang sehebat para sahabat dulu, yang meletakkan cinta mereka tertinggi kepada Allah dan Rasul, yang tak sanggup melihat Islam ini dirobak-rabikkan oleh musuh, tak sanggup melihat Islam ini dihina. Ini yang kita dambakan daripada hati jiwa anak-anak muda. Anak muda yang kental, yang mana yang berteraskan kepada iman sebagaimana yang disebut oleh Ustaz tadi. Anak muda yang mempunyai ketinggian iman, ketinggian ilmu, ketinggian akhlak, ketinggian peribadi, yang menjiwai apa jua isu dalam masyarakat. Bukan hanya memikirkan diri dan peribadinya semata-mata. Bukan hanya memikirkan keluarganya semata-mata. Jangan ada di kalangan anak muda kita, dia kata tunggu dulu nak berjuang, nanti ada rumah, nanti ada keluarga, nanti ada kereta. Apabila nak nanti tu memang dia akan tenggelam dalam arus. Sebab itulah perjuangan ini jangan kita tunggu nak semua kemudahan ada di depan kita. Kita kena berjihad sama ada dalam keadaan ringan ataupun berat, dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan kita kaya atau miskin, perjuangan kita wajib teruskan. Inilah anak muda yang kita dambakan. Anak muda yang kental jiwanya, yang menyambung perjuangan Nabi SAW, dan jadilah anak muda yang paling bermanfaat kepada ummah. Anak muda yang kita dambakan, anak muda yang paling bermanfaat kepada ummah. Saya ulang sekali lagi, anak muda yang kita dambakan adalah anak muda yang paling bermanfaat kepada ummah. Kita tidak mahu menjadi anak muda yang menjadi masalah kepada masyarakat. Di luar sana betapa ramai anak muda yang menjadi masalah kepada masyarakat. Hari ini berbilion jutaan negara terpaksa tanggung mereka yang berada di penjara. Mereka yang berada di pusat serenti. Berbilion peruntukan negara. Bagaimana di pusat-pusat pemulihan akhlak. Kerana apa? Kerana anak-anak kebanyakan mereka adalah daripada golongan yang bermasalah. Yang bermasalah dengan keluarga, yang bermasalah dengan sosial, yang masalah dengan peribadi, terlibat dengan bunuh, terlibat dengan kes dadah, terlibat dengan macam-macam penipuan, skema dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita kena jadi anak muda yang paling bermanfaat. Dan nak jadi anak muda yang paling bermanfaat sudah tentulah ciri-ciri yang sebagaimana Al-Fadhil Ustaz sebut tadi kena ada dalam diri kita. Dan di antara perkara yang paling penting ialah bagaimana dalam kehidupan kita mencintai Nabi SAW,
bukan setakat hanya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi peribadi kita yang menjadi contoh akhlak Nabi, menjadi amalan dalam kehidupan. Adik-adik semua, anak-anak semua, daripada muda ni lah kita kena istiqamah sebenarnya. Apabila kita istiqamah daripada muda dengan tahajud, istiqamah daripada muda dengan Al-Quran setiap hari tak tinggal, dengan istiqamah masa muda dengan kita solat duha, solat sunat-sunat yang lain, istiqamah masa muda dengan puasa sunat, istiqamah masa muda dengan kita sentiasa berdakwah menambah ilmu, dia akan menjadi amalan sampai ke umur tua. Dia akan memudahkan hidup kita. Tapi kalau kita tidak mulakan daripada sekarang, inilah yang menjadi punca kita akan jadi golongan yang lalai. Golongan yang laru, apalagi kalau kita diuji dengan kebendaan, dengan jawatan, dengan kedudukan, dengan kekayaan, maka dia akan menenggelamkan kerana kita tidak mempunyai jiwa yang mantap, yang mampu depan dengan cabaran. Jadi sebab itulah anak muda mestilah menjadi anak muda yang benar-benar berkualiti. Tidak ada erti kita ada puluhan ribu anak muda, tetapi anak muda seperti buih di lautan. Kita tak nak. Kita nak anak muda yang berkualiti, yang mempunyai keyakinan diri, jati diri. Tak kira anak muda lelaki, anak muda musliman, sama. Kita mesti mempunyai jati diri, baru kita mampu menghadapi segala cabaran yang ada di depan kita. Saya teringat firman Allah dalam surah Al-Mu'minun. Allah menggariskan di antara ciri orang yang akan mendapat keredaan Allah, mendapat syurga di sisi Allah. Dia ada 7 sifat. Di antaranya bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini ciri pertama. Yaitu anak muda, yaitu orang yang sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman apabila mereka solat yang khusyuk. Kenapa Allah mulai qad aflaha? Sumpah, Allah bersumpah, beruntunglah, beroleh kemenanganlah. Allah bersumpah, siapa yang akan memperoleh kemenangan? Orang beriman. Allah tak kata beroleh kemenangan kejayaan ni orang kaya. Allah tak kata beroleh kemenangan orang jawatan tinggi, tidak. Tapi akan beroleh kemenangan di mana saja kedudukan kita. Yang pertama, qad aflahal mu'minun, orang beriman. Tingginya kedudukan orang beriman. Dan di antara perkara ciri orang mukmin ini siapa dia? Apa dia? Fi salatihim khashi'un. Apabila salat dia khusyuk. Para sahabat Nabi dulu, mereka apabila berperang, apabila anak panah kena di belakang mereka, nak cabut anak panah tu, mereka solat. Apabila mereka solat khusyuknya sehingga dia tak terasa sakit, anak panah tu dikeluarkan daripada celah belikat mereka. Hebat. Inilah kualiti solat. Jadi kalau kita nak ukur diri kita, cuba tanya diri masing-masing. Jangan tengok orang, tengok kita. Hari ini kita dalam istimak tarbawi untuk kita tarbiyah diri kita. Cuba tengok ke dalam diri kita, cuba bagi markah kepada kita sendiri. Berapa peratus khusyuk kita dalam setiap kali kita solat. Berapa peratus agak banyaknya kehusyukan hati kita, ketundukan hati kita dalam kita solat. Adakah kita telah mencapai sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah? Ini ciri yang perlu ada dalam peribadi sebelum kita menjadi untuk memimpin ummah. Walaupun kami pun masih berlawan, bukan mudah nak capai solat yang khusyuk. Tetapi biarlah solat kita itu, saya ingat lagi almarhum Tuan Guru sentiasa pesan, biarlah tiap kali kita solat semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ini yang kena ada pada anak muda. Perbaikikan hubungan kita dengan Allah. Sebelum kita nak jalani hubungan dengan manusia, mentadbir manusia, mengurus manusia, hablum minallah tu kena mantap. Inilah tunjang kekuatan yang ada pada pejuang-pejuang Islam, yang ada pada pejuang-pejuang Hamas. Macam mana Yahya Sinwar, bagaimana dia kuat, bagaimana hubungan dengan Allah dia begitu mantap. Jadi sebab itulah kita nak jadi pemuda-pemuda yang bermanfaat, pemudi-pemudi yang hebat. Mesti hubungan dengan Allah, anak-anak semua kena mantap.
Kena jaga hubungan dengan Allah. Jaga solat kita. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Menjauhi semua perkara yang tidak bermanfaat, lagu, perkara yang tidak berfaedah. Ni Allah gariskan dalam Al-Quran. Ciri orang yang berkemenangan, ciri orang yang berjaya, ciri yang akan mendapat kejayaan di sisi Allah. Orang yang jaga solatnya. Orang yang menjauhi segala perbuatan, perkataan yang tidak berguna, lara, perkara lara. Tengok handphone, minta maaf, saya pun sama dengan Ustaz. Jangan ada anak-anak muda, dia duk tengok semua benda dalam handphone tu dia tengok. Benda tu melara, kecuali kita tengok benda yang bermanfaat. Kita tengok ilmu-ilmu ataupun maklumat-maklumat yang boleh membina iman kita, menambah ilmu kita. Jangan kita dilurut, terturut, terlalai dengan apa benda yang keluar melalui handphone kita. Macam-macam. Yang buruk pun banyak. Jangan kita jadi lalai. Mata kita jangan melihat yang lalai. Tangan kita jangan menaik yang lalai. Mulut kita jangan bercakap yang dosa yang lalai. Kaki kita jangan pergi kepada tempat yang lalai. Masya Allah, ini yang ada pada para sahabat. Mereka mengisi setiap detik masa dia dengan penuh bermanfaat. Allah bersumpah dengan masa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, semua manusia dalam kerugian. Allah bersumpah dengan masa. Usia dia begitu sekejap. Kami pun rasa sekejap. Saya tengok usia dah 60-an. Saya lah 60-an. Macam bagaimana masa tu begitu cepat. Sedangkan kami bersama jemaah dalam umur belasan tahun lagi. Begitu cepat. Jadi sebab itulah jangan bazirkan umur kita. Setiap saat umur kita ada soalan di sisi Allah. Isikan manfaat. Masa kita berada di kampus, betul-betul cari ilmu. Apa dia Datuk Ustaz kita dah pesan tadi. Belajar, cari ilmu. Sebab untuk kita nak mimpin sebuah jemaah, kita perlu kepada kekuatan ilmu tu kena ada. Kekuatan tarbiyah kena ada. Kemantapan iman kena ada. Kemantapan akhlak kena ada. Kemantapan ukhuwah kena ada. Kewibawaan peribadi kena ada. Untuk kita jadi pemimpin. Jangan anggap kecil program tarbiyah. Saya bagi contohlah masalah ini cabaran muslimat. Masa di kampus bukan main hebat. Jadi nakibah, memimpin usrah, memimpin satuan jemaah. Kahwin, dapat anak satu, dah tak dapat datang usrah Ustaz. Dapat anak dua, tak dapat datang usrah. Payah nak datang sebab anak payah anak. Dapat anak tiga lagi tak datang. Akhirnya terus hanyut. Allahu Akbar. Anak tu ujian. Keluarga juga ujian. Kita kena bawa perjuangan tu dalam keluarga. Ini peranan muslimah, terutama yang ada keluarga, yang belum berkeluarga. Tanggungjawab kita, sebab saya mengalami zaman perjuangan ini sebelum saya berumah tangga, selepas saya berumah tangga, selepas saya macam-macam, sehingga saya dianugerahkan dengan keturunan yang ramai. Allah Subhanahu tiap kali Ustaz pengalaman Kak, setiap kali Allah rezekikan rezeki saya, doa, ya Allah, jangan jadikan anak ini penghalang pada perjuangan. Sebab kita tak mau jadi orang yang jatuh kerana akibat ujian keluarga. Rumah tangga perlu diatur dengan baik. Anak-anak perlu dididik dengan baik. Apalagi kalau kita memimpin masyarakat, kita memimpin jemaah, kita mengatur ahli kita di bawah dengan baik. Ahli itu perlu diberi tanggungjawab dan dibahagi-bagikan tugas dengan baik. Jangan kita jadi presiden, jangan kita jadi seusaha. Contoh, kalau kita jadi seusaha, kita jadi presiden, kita jadi pemimpin, kita hanya sibuk diri kita je. Kita tak peduli orang bawah. Kena agihkan tugas. Di antara punca berlakunya kekeciciran dalam jemaah, sebagaimana yang disebut oleh Fathayakan, salah satunya ialah apabila tugas tidak dibahagikan dengan adil sama rata kepada ahli jemaah. Dia seorang je yang buat kerja. Orang lain itu tengok je. Akhirnya
yang bawah tak kemahiran, ilmu tak kemahiran itu tidak sampai, akhirnya yang lain rasa dia tak diperlukan, akhirnya dia lari cecir. Jadi sebab itulah kita kena bahagikan tugas sesuai dengan ahli yang di bawah kita, dan kita hendaklah berlaku adil bagaimana dalam memimpin, bagaimana mengatur, mendalami dan menjiwai masyarakat yang kita pimpin di bawah kita. Dalam berdepan dengan cabaran ini, pemimpin pemuda kena biasakan diri dengan susah. Kena biasa diri dengan susah. Jangan kita hanya nak duduk nak rasa tempat selesa je, tak boleh. Dia kena biasa diri dengan susah. Sebab apabila kita biasa dengan susah, biasa dengan lasak, kita akan mudah berdepan dengan cabaran. Saya pengalaman saya dah sebagai wakil rakyat. Dah 4 penggal sebagai ahli parlimen, 2 penggal sebagai senator. Macam mana saya hadapi, sebab ada wartawan selalu tanya, macam mana saya boleh tahan kawasan saya, kawasan yang setiap tahun banjir. Kalau tak banjir tu memang luar biasa lah di Rantau Panjang tu. Ustaz Raka tu tiap-tiap kali musim banjir memang bersamalah datang membantu Rantau Panjang. Terima kasih Ustaz. Apa yang orang tak percaya, harung air tu biasa bagi saya. Harung air, hantar bekalan makanan, tempat yang tak boleh masuk perahu saya harung dengan kaki. Kadang-kadang air paras dada saya pergi. Ada orang tanya, Kak Lah tak takut ke? Saya wanita. Saya dah biasa dengan kehidupan desa dan saya bersama masyarakat. Saya bersama dengan kesusahan ini sejak kecil lagi. Saya merasai keperitan orang yang susah. Saya masuk ke kebun-kebun getah, tengok, tanya penari-penari getah, berapa pendapatan dia. Saya tanya seorang ibu tunggal, dia kata sehari purata pendapatan kami, masa tu saya tanya, ni beberapa tahun lalu, dia kata dalam RM11 je sehari pendapatan. Allah, macam mana nak beli lauk, macam mana nak beli ikan. Jadi apabila kita menjiwai masyarakat, kita merasai kesusahan di bawah, memahami realiti kehidupan di bawah. Apabila kita menjadi pemimpin, kita mudah sensitif dengan masalah. Sebab kita menjiwai, bukan teori. Berbeza orang yang jadi pemimpin yang berteori di bilik aircon, tak sama. Sebab mereka tak menjiwai kepahitan dan kesusahan. Jadi sebab itulah kita kena menjiwai apa yang berada di sekeliling kita. Kalau kita berada di bawah, kena menjiwai. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kampus kita ni, anak-anak universiti yang miskin, yang tak ada bekalan, ibu bapanya orang susah, yang kadang makan pun sekali hari, kadang pakaian pun bertahun tak bertukar kerana tak mampu. Ni maknanya perkara ini kita kena selami, kena dekati. Bukan semata-mata hanya kita fikir tentang diri kita semata-mata. Jadi untuk jadi anak muda yang menjiwai masyarakat, kita kena bersama dengan masyarakat. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah anak muda mestilah melengkapkan diri kita dengan ilmu yang luas, kecintaan kepada Allah yang tinggi, dan melengkapkan diri dengan sifat rendah hati, jangan sombong. Sikap rendah hati, jangan sombong. Kekayaan yang ada pada kita bukan milik kita, itu adalah ujian daripada Allah. Kalau kita dianugerahkan kekayaan. Jadi sebab itulah kita hendaklah memiliki peribadi yang sentiasa istiqamah di atas jalan Islam, yang merancang masa depan. Kena melihat masa depan ummah. Kita lihat apa cabaran yang ada di depan kita. Apa visi dan misi yang kita nak capai dalam hidup kita. Sama ada visi dan misi secara hidup berperibadi, secara ataupun dalam keluarga kita, ataupun dalam jemaah kita. Ya, kena ada target dalam hidup kita. Dan hendaklah kita sentiasa menjadi pemimpin yang baik dengan keluarga, berbuat baik pada ibu dan ayah. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang yang melukakan hati ibu dan ayah. Keredaan ibu dan ayah itu sangat penting dalam kehidupan kita
bersama dengan perjuangan. Doa mak dan ayah sangat penting. Saya ingat lagi pengalaman saya pertama kali bertanding dalam pilihan raya. Saya tak minta pun bertanding, tak pernah minta jawatan, tak pernah minta bertanding. Pertama kali bertanding tahun 2008. Masa itu sebagai ahli parlimen di Rantau Panjang. Saya lawan siapa? Lawan saya adalah ketua pemuda. Ketua pemuda bahagian. Anak muda. Kita ni orang perempuan, saya kata Masya Allah, macam mana ni kita ni orang perempuan, rasanya terhad tu banyak banding dengan orang lelaki. Tetapi yang menguatkan saya selain daripada pimpinan dan jemaah adalah bonda saya, yang sentiasa memberi semangat dan mendoakan kita. Jadi sebab itulah, ingat adik-adik sekalian, sehebat mana kita kalau kita tidak menjaga hubungan dengan ibu dan ayah, kita tidak ada keberkatan dalam hidup kita. Jadi kita kena menjadi anak yang baik. Anak yang sentiasa berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada jiran tetangga, ipar duai kita, berbuat baik kepada orang di sekeliling kita. Dan hendaklah menjadi anak muda yang bersabar, yang berani, bersabar dan bertawakal. Jangan jadi anak muda yang pengecut. Kita kena berani, sebab berani kita kerana benar. Kita berada di atas jalan yang benar. Bersabar dengan fitnah dan ujian. Jangan mudah koyak. Apabila kita mempunyai kekentalan hati, jiwa, mempunyai tarbiyah yang mendalam, hubungan dengan Allah dengan kuat, kita juga menjaga habdun minan nas, hubungan dengan manusia, dengan ibu bapa dan pengajiran dengan masyarakat. Kita hendaklah sentiasa juga bersabar. Kadang-kadang musuh, Allah uji kita dengan musuh. Macam-macam fitnah dilempar kepada kita. Jadi sabar. Ni anak-anak jadi influencer ni. Kadang-kadang kita diserang oleh musuh. Macam-macam melalui media. Jangan koyak. Kalau mereka yang berada di atas jalan yang batil itu pun mereka sanggup buat walaupun benda tu batil. Mereka teruskan serangan kepada kita. Mereka tak koyak. Kenapa pula kita yang berada perjuangan Islam mudah koyak hanya dengan serangan ibarat kecil je serangan tu. Sebab tu kita kena jadi orang mukmin yang kuat, yang apabila diuji diuji dengan musuh, kita nampak cabaran tu, kita nampak kecil je macam lalat je. Kita nampak hak redha Allah tu lebih besar. Biarlah kita bersusah, biarlah kita berpayah, biarlah kita pelatihan di dunia, asalkan kita di akhirat kita diredai oleh Allah. Ini yang kena ada dalam jiwa anak-anak muda. Dan hendaklah kita menjadi orang yang sentiasa bertanggungjawab dengan tugas yang diberi. Jangan pilih yang mudah, yang payah-payah tu bagi kat orang lain, yang payah-payah tu bagi kat muslimat. Contoh, minta maaf ya, tak berlaku, saya bagi contoh saja. Yang payah-payah ni bagi kepada ni, kita yang ambil yang mudah-mudah. Seorang pemimpin yang hebat, yang paling payah itulah dia yang usahakan. Kita tengok Yahya Sinwar, walaupun dia pemimpin, dia juga bersama di medan perang. Dia juga bersama dengan tentera-tentera Hamas dalam mempertahankan maruah Islam. Bukan dia tunggu syahid di bilik ekor. Jadi apa yang saya nak di sini ialah, marilah sama-sama kita bina supaya kita menjadi orang muda yang bermanfaat kepada masyarakat. Orang muda yang sentiasa bergandeng bahu, tak kira muslimin muslimat, dalam memenangkan Islam. Dan kita kena sentiasa banyakkan hubungan dengan Allah. Sebab kemenangan daripada Allah bukan semata-mata dengan kekuatan kita. Dan hendaklah kita buat yang terbaik untuk jemaah. Biarlah kita buat yang terbaik untuk jemaah. Orang yang sungguh-sungguh berjihad. Sebagaimana disebut oleh Allah dalam surah Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Summa lam yartabu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Wa ulaika humus shadiqun. Orang-orang beriman itu ialah mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasul. Tanpa ragu-ragu, mereka sanggup berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan inilah orang yang shadiqun. Semoga kita berada dalam golongan orang yang shadiqun di sisi Allah. Sekadar itu dulu. Wallahu a'lam.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Wabi Kaklah di atas pembentangan sebentar tadi. Banyak kali Wabi Kaklah cerita tentang syahid tadi, dan saya lihat ramai juga yang sedang syahid di hadapan kita ni. Jadi boleh minta tolong kawan sebelah untuk urut-urut sikit lah. Dan saya nak buat pertandingan sikit, pertandingan takbir. Okey, kumpulan belah kanan lawan kumpulan belah kiri, boleh? Okey, baik, kita nak tengok siapa yang paling kuat. Kita tekan dengan yang belah kanan saya ni atau belah kiri dewan. Saya angkat tangan kanan ni, saya sebut takbir, boleh takbir ya. Takbir. Takbir. Okey, belah kiri pula. Belah kiri saya, baik. Takbir. Takbir. Belah kiri kuat lagi Ustaz ya? Oh. Okey, baik, alhamdulillah dah segar sikit. Baik, banyak perkongsian yang dikongsikan oleh Yang Muhammad Datuk Siti Zailah tadi, Wabi Kaklah tadi, antaranya tentang tarbiyah ruhiyah dan juga berkenaan dengan orang kata apa, akidah kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuma nak kongsikan sedikit apa yang dikongsikan oleh wakil pemuda Palestin berkenaan dengan kekuatan tarbiyah mereka. Apa kunci tarbiyah mereka? Antara yang mereka kongsikan, kunci tarbiyah pemuda-pemuda di Palestin ini ialah masjid dan juga Al-Quran. Jadi ini dua. Kalau sembang dengan orang Palestin, mereka akan banyak cerita pasal Al-Quran, pasal masjid. Jadi mereka juga sebahagian besar pemuda-pemuda mereka ni ialah hafiz Al-Quran, hafal Quran. Dan mereka mempunyai banyak aktiviti-aktiviti berkenaan dengan kuliah-kuliah di dalam masjid, antaranya kuliah-kuliah fiqh dan sebagainya. Jadi mereka menghidupkan masjid itu dengan ilmu, dengan Al-Quran dan sebagainya. Jadi itu antara kunci kekuatan mereka, sehinggalah Pakatan Ahzab yang pada hari ini, pakatan-pakatan yang menentang mereka di Palestin, di Gaza khususnya, tidak dapat mengalahkan mereka kerana mereka ada kekuatan tersebut. Hubungan mereka dengan Allah sangat kuat. Antara lain dikongsikan ialah tentang cabaran keluarga. Bila dah ada 2-3 anak, maka tak datang program dan sebagainya. Jadi saya tak pasti macam mana Ustazah Wabi Kaklah boleh mengurus 10 orang anak. Malam tadi saya bawa anak saya 3 orang. Saya duduk belakang tu pun, baru duduk dengar sekejap, dah ayah lapar nak makan pula. Baru duduk sekejap nak pergi sana. Maksudnya cabaran tu banyak cabarannya. Dan pemuda-pemuda, pimpinan-pimpinan pemuda ni, Ustaz Zahir untuk makluman, ada di belakang sana dengan family yang berhormat Ustaz Hafiz Sabri pun duduk di belakang ada. Walaupun mungkin tak nampak di depan ni, tapi bertebaran sebab ada yang bawa family dan sebagainya, jadi tak dapat nak duduk depan sekali. Tapi kebanyakannya ada di dalam dewan, insya-Allah.